Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ribuan ahli kononnya akan dikerah turun himpunan bela Najib. Menjadi persoalan sekarang ini di media sosial ialah seakan-akan Najib kini jadi hero. Hairan juga lah kan. Najib didapati bersalah oleh mahkamah atas kes SRC internasional, didenda dan dihukum penjara. Ada satu laporan baru-baru ini menulis, adakah Najib yang akan menjadi penyatu kepada 3 buah parti Melayu Islam, yaitu Bersatu, PAS, dan UMNO? Adakah tiba-tiba Najib pula akan jadi hero? Yang ini memang betul-betul lucu, pelik, tapi benar. Bayangkanlah, Najib yang selama ini dicerca, Najib yang selama ini dihina, Najib yang selama ini dikutuk, Najib yang selama ini dimaki hamun, akhirnya tiba-tiba pula menjadi hero di dalam berita-berita di dada-dada media massa sekarang ini. Dengan adanya himpunan solidariti terhadap Najib. Bayangkan saudara, Najib yang sebelum ini ramai rakyat Malaysia menghendaki supaya Najib dipenjarakan, diadili, dihakimi dan sebagainya, termasuk PAS dan Parti Bersatu. Tiba-tiba pula berhimpunlah mereka bersama-sama menunjukkan solidariti terhadap Najib. Namun demikian, yang paling mengejutkan kita, yang pelik tapi benar, ialah penglibatan PAS dalam himpunan itu. Ada yang memang mengejutkan kita kan, macam mana tiba-tiba PAS boleh pula mengambil kesempatan menunggang isu titah edendum Najib. Kalau selama ini mereka diam-diam saja, tapi sekarang ini tiba-tiba pula jadikan Najib macam hero lah pula. Aduh, yalah kan. Macam begitulah. Adakah pada pendapat Anda Najib layak diangkat sebagai hero menyatu padukan PAS, Bersatu dan UMNO? Mampukah Najib menjadi hero nanti? Akan menjadi pengerusi gabungan rakyat baru kalau Najib berjaya keluar sudah daripada penjara, dan keluarnya daripada penjara dalam tahanan rumah. Adakah Najib akan membentuk satu gabungan baru yang akan dikenali gabungan Ummah? Gabungan Ummah yang membentuk PAS, Bersatu dan UMNO di dalamnya. Dan Najib akan jadi hero, jadi pengerusinya pula. Siapa tahu kan? Manalah tahu betul-betul terjadi. Apa pendapat kamu? Hari ini kita digemparkan dengan kerahan MIC supaya ribuan ahli turun himpunan bela bosku. Wow. MIC pun tumpang sekaki jadikan Najib hero. Sebelum ini MIC diam-diam sajalah kan. Kita tidak dengar berlangsung. MIC macam seakan-akan tenggelam dalam dunia politik Malaysia. Macam ada, macam tak ada. Tapi tiba-tiba pula, sama-sama tumpang sekaki untuk mengikuti himpunan bela bosku. Sekarang ramai sudah nak membela Najib pula. Nasib baik belum ada lagi himpunan bela Rosmah. Harap-harap nanti adalah pula. Timbalan Presiden MIC M. Saravanan berkata, ribuan ahli parti akan menyertai perhimpunan UMNO sebagai tanda solidariti terhadap bekas Perdana Menteri Najib Razak pada 6 Januari ini. Saravanan berkata, himpunan itu melangkaui politik kepartian dan perkauman demi menuntut keadilan untuk Najib berkenan titah edendum yang membolehkan bekas Perdana Menteri menjalani tahanan di rumah. Tiada agenda politik. Perhimpunan aman oleh ribuan rakyat Malaysia pada 6 Januari ini bagi menunjukkan solidariti kepada Najib, katanya dalam satu kenyataan. UMNO mengesahkan menganjurkan perhimpunan setia kawan Najib pada hari tersebut sempena perbicaraan kes di Mahkamah Rayuan mengenai titah edendum yang didakwa itu.
Sebelum ini, anak Najib Muhammad Nizar memfailkan afidavit yang mendakwa Sultan Abdullah, Sultan Ahmad Shah, Sultan Pahang dan mantan yang di-Pertuan Agong memberitahunya mengenai kewujudan titah edendum kepada keputusan Lembaga Pengampunan. Susulan keputusan UMNO, PAS juga menggesa ahli-ahlinya untuk menyertai himpunan tersebut melalui memo dalaman yang dikeluarkan oleh Setiausaha Agungnya Taqiyuddin Hasan. Sementara itu, Presiden Parti Progresif Malaysia MyPPP, Loga Bala Mohan turut mengesahkan ahli-ahli partinya akan menyertai perhimpunan itu. Kami menjangkakan kira-kira 500 ahli akan turut serta, kata beliau. Loga Bala membidas kritikan terhadap perhimpunan itu, menggesa semua pihak menghormati undang-undang termasuk proses mahkamah dan kuasa raja untuk memberi pengampunan. Najib mempunyai hak untuk membuat permohonan kepada mahkamah dan raja. Kenapa perlu ada pihak yang memperbesar-besarkan perkara yang telah disediakan oleh undang-undang soalnya lagi? Okeylah, semua orang sekarang sudah pandai undang-undang kan? Gara-gara Najib, semua orang pandai undang-undang. Tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazalin Unity Channel. Sekali lagi, Hadi Awang diberikan pengajaran padu disekolahkan. Kali ini bukan oleh orang biasa-biasa tetapi Timbalan Menteri Agama. Timbalan Menteri Agama akhirnya tampil sekolahkan Hadi Awang. Tabayun dulu, itu pesan Timbalan Menteri tersebut. Timbalan Menteri Agama Senator Zulkifli Hasan menggesa Presiden PAS Abdul Hadi Awang bertabayun menyiasat terlebih dahulu sebelum menyerang Perdana Menteri tidak hadir acara 8 negara Islam di Kahira bulan lalu. Zulkifli berkata Anwar Ibrahim dan Menteri Luar Muhammad Hassan tidak ke sidang kemuncak ke-11 kumpulan 8 negara membangun di 8 kerana mengutamakan tugasan rasmi. Netizen dalam ruangan komen memberikan komen terhadap Hadi Awang berkait dengan perkara tersebut. Iaitu kata netizen, mereka juga memberikan komen. Ada hati nak tegur Perdana Menteri. Hadi sendiri jadi duta khas bertaraf menteri makan gaji buta. Tak tahu apa yang dia buat selama 33 bulan, kata Purple Mouse di ruangan Malaysia kini. Purple Tetel pula kata, PAS tak pernah tabayun. Selagi ada kepentingan, mereka akan tunggang semua perkara. Bilakah mereka akan kembali kepada Islam yang syumul, kata Purple Tetel 5565. Wow. Rupa-rupanya Hadi Awang berniat nak menegur Anwar Ibrahim. Tapi dia tak sedar bahawa dia sendiri pernah jadi duta selama 33 bulan. Tapi digelar oleh netizen sebagai menteri makan gaji buta yang tak tahu apa yang telah dilakukan selama 33 bulan tersebut. Rupa-rupanya pada 18 dan 19 Disember, kata Zulkifli, kerajaan menerima kunjungan hormat pertama Presiden Turkmenistan, Serdar, kata beliau. Justru amalan bertabayun penting untuk memastikan setiap maklumat yang diterima dan disebarkan adalah benar dan tidak memudaratkan. Ia adalah sebahagian tuntutan Islam untuk menjaga kebenaran, keadilan dan keharmonian dalam masyarakat, katanya. Zulkifli juga berkata, selain bertabayun, Islam juga mengajar umatnya tidak bersangka buruk, mengadu domba dan menyebar fitnah. Kita sebagai umat Islam perlu sedar bahawa menyebarkan fitnah adalah berdosa besar dan menjerumuskan diri ke lembah kehinaan, katanya. Abdul Hadi kemarin menganggap ketiadaan Anwar di sidang kemuncak di 8 bukti konsep madani yang dibawa Perdana Menteri dan kerajaan tidak tulen. Ketidakhadiran Perdana Menteri Malaysia kini yang membawa slogan Madani menunjukkan perjuangannya bukan Madani Islam yang sebenar bersempena bandar Madinah yang dinamakan oleh Rasulullah, katanya. Sementara itu, Zulkifli berkata dalam kunjungan itu, kedua-dua negara bertukar pandangan mengenai isu serantau dan antarabangsa yang berkepentingan bersama, termasuk kepengerusian ASEAN Malaysia 2025.
Dia menegaskan antara Januari hingga Oktober lalu jumlah dagangan Malaysia dengan Turkmenistan meningkat dengan ketara sebanyak 74.8% kepada RM63.28 juta berbanding RM36.19 juta untuk tempoh sama tahun lalu. Tolak label jahiliah. Sementara itu, dalam kenyataan hari ini, Zulkifli juga menolak kecaman Hadi bahawa yang mengaitkan konsep madani yang menjadi gagasan Perdana Menteri Pentadbiran Anwar dengan jahiliah sebagai salah. Katanya, ia berasaskan konsep Madinah Rasulullah yang menyatupadukan warganya daripada pelbagai suku kaum melalui piagam Madinah. Di 8 merujuk kepada kerjasama ekonomi dalam kalangan negara membangun melibatkan Bangladesh, Mesir, Iran, Indonesia, Malaysia, Nigeria, Pakistan dan Turki. Diasaskan pada tahun 1996, gabungan itu melibatkan 1.27 bilion rakyat atau kira-kira 63% warga Muslim di seluruh dunia. Sidang kemuncak D8 kali ini diadakan di Kairah, Mesir. Malaysia turut menghantar delegasinya yang diketuai Menteri Pendidikan Tinggi Zamri Abdul Kadir. Persidangan itu memutuskan membuka keanggotaan kepada negara lain selain menyokong agar Azerbaijan diterima menjadi negara ke-9 untuk kerjasama berkenan. Jadi, nasihat kepada Hadi Awang selepas perkara itu, ada hati nak tegur Perdana Menteri. Hadi sendiri jadi duta khas bertaraf menteri makan gaji buta, kata Pebble Mouse. Tak tahu apa dia buat selama 33 bulan.